Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sambung pada subtopik yang seterusnya iaitu wata'ul mustahadati, iaitu mewati perempuan yang istihadah. Mewati perempuan yang istihadah. Jadi subtopik yang seterusnya ini akan membahaskan berkaitan dengan keharusan ataupun tidak. Bagi sudut hukum, perempuan istihadah disetubuhi oleh suaminya. Boleh ataupun tidak perempuan yang istihadah disetubuhi oleh suaminya. Qala. Macam tak ada ni. Pun satu lagi. Ada. Okey. Qala wat'ul mustahadah. Wati perempuan mustahadah. Jadi idhafat masdar kepada maf'ul lah. Siapa yang diwati? Perempuan istihadah. Siapa yang mewati? Iaitu suami. Boleh ke tak perempuan disetubuhi oleh suaminya? Ittafaqal fuqaha'u ala jawazi wat'il mustahadati. Telah bersepakatlah fa'il oleh para fuqaha. Fuqaha ni jamak taksir bagi faqih. Faqihun faqihani fuqaha. Telah bersepakatlah oleh ulama fuqaha ala jawazi wat'il mustahadati, atas keharusan bersetubuh akan perempuan yang istihadah. Jawaz wat'i idhafat masdar kepada fa'il. Wat'il mustahadati idhafat masdar kepada maf'ul. Jawazi jar majrur wa huwa mudhaf. Wat'i mudhafun ilaih. Al-mustahadah mudhafun ilaih. Sepakat ulama harus bila in khafa ala nafsihi al-wuku'a fi mahdhurin. Jikalau takutlah ia oleh seorang lelaki, iaitu suami di sini, ala nafsihi nafsi zauj, atas diri suami itu, maf'ulun bih, al-wuku'a, akan takut kepada akan berlakunya fi mahdhurin, pada perkara yang dilarang, iaitu zina, liwat dan sebagainya. Maka hal ni sepakat fuqaha kata boleh. Seperti mana perempuan yang haid boleh disetubuhi ketika takut berzina, begitu jugalah apatah lagi perempuan istihadah. Kalau perempuan haid tu boleh istihadah, boleh setubuh juga ketika darurat ataupun ketika takut zina tu, kerana ada kaedah ad-daruratu tubihul mahdhurat. Itu antaranya darurah. Ataupun itu bukan kaedah tu, darurah lain. Dia panggil akhaffu ad-dararain. Akhaffu ad-dararain. Darurat belaka memudaratkan belaka dua-dua ni. Berzina mudarat. Bersetubuh ketika haid mudarat. Tapi yang mana lebih ringan? Yang lebih ringan bersetubuh ketika haid. Maka akhaffu ad-dararain. Itu antara kaedahnya. Ataupun ad-daruratu tubihul mahdhurat. Darurat itu memberikan keharusan kepada benda yang diharamkan. Tapi itu untuk bentuk darurat. Biasanya yang haid ni akhafud dararain lah. Dua-dua tu benda salah belaka, tapi yang lebih ringannya ialah bersetubuh ketika haid. Qala waqtalafu fi jawazihi jawazil wat'i idza lam yakhaf dhalika. Kalau tak takut dia berlaku khilaf. Waqtalafu, telah berselisih pendapatlah oleh mereka itu fuqaha. Waqtalafu ta'alu fi jawazihi jawazil wat'i, pada keharusan bersetubuh, ay wat'il mustahadah, bersetubuh bersama perempuan yang istihadah. Khilaf. Idza lam yakhaf, jikalau tidak sama sekali takut ia suami, maf'ulun bih dzalikal wuku'a fi mahdhurin, akan demikian itu demikian berlaku ataupun jatuhnya pada benda yang diharamkan. Fajumhurul fuqaha'u, maka bermula majoriti fuqaha, majoriti ulama fuqaha, ala fajumhurul fuqaha ala fajumhurul fuqaha, maka bermula majoriti fuqaha, jumhuru mubtada, al-fuqaha'i mudhafu ilaih,
ala ai jarin berlaku ia ala jawazi wat'iha berpendapat atas harus mewati akan dia akan perempuan istihadah fi ghairi ayyami haidhiha pada selain hari-hari haidnya haid perempuan mustahadah. Jadi majoriti ulama termasuk mazhab Syafi'i harus boleh. Tapi waktu itu pada hari-hari selain haidnya, apa maksudnya? Yakni fi zamanil mahkumi bi anna zaman tuhrun. Iaitu pada masa yang dihukumkan akan dia akan masa tu dengan bahawasanya masa tu tuhrun, suci. Contoh 10 hari hitam, 10 hari merah. Hari ke-16 nyata kata sekarang ni istihadah kerana merah. Maka ketika itu wajib mandi dan boleh suami dia bersetubuh bersamanya. Kerana itu pada waktu suci. Sebaliknya kalau 10 hari merah, 10 hari hitam. Waktu hari ke-16 dia faham kata dia sekarang ni masih haid sebab dia warna hitam. Hak 10 yang awal tu yang istihadah. Maka suami tak boleh setubuh lagi. Kerana walaupun istihadah tetapi bukan berada pada ayyamu ghairu ayyamil haid. Selain daripada hari-hari haid. Wa in kana ad-damu jariyat, oyahnya meskipun adalah darah itu mengalir ad-damu isim kana jariyan khabar kana walaupun darah tengah mengalir. Cumanya wallahu a'lam, kita tak pernah tengok dan tak pernah buat kajian ataupun bacaan lagi adakah baik ataupun tidak bersetubuh dengan perempuan yang istihadah. Itu tak pernah lagi lah. Tak pernah kita jumpa lagi lah. Dari sudut perubatan tu boleh ataupun dari sudut bagus ke tak tu wallahu a'lam. Dalam bab kitab-kitab bersetubuh, kitab-kitab jimuk pun tak bahas juga. Maknanya boleh secara mutlak lah. Wallahu a'lam lah. Dan tahap kesedapan tu pun wallahu a'lam, tak tahu juga. Kutlah berkurang kalau ke mana, wallahu a'lam. Wala karahata, dahlah boleh. Wala karahata isim la linafil jinsi fi ta'alluq satu mazuf khabar la ay sabitatun. Wala karahata, dan tidak sama sekali ada karahah, kebencian dan makruh. Sabit fi dhalika wata'il mustahadah. Pada demikian itu, demikian mewati perempuan yang istihadah. Naktah. Kemudian wa qawluhu waw istinaf. Qawlu mubtada, hu mudhafu ilaih. Ta'ala hal bagi hu. Wa qawluhu, dan bermula perkataannya, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, fa'tazilun nisaa fil mahiyid. Maka jauhilah oleh kalian wahai para suami, maf'ulun bih akan isteri-isteri, fil mahiyid ketika haid. Hak tu khabar dalilun, menjadi dalil ala annahu atah bahwasanya sya'an la yajibu i'tizaluha. Jumlah tu khabar anna, i'tizalu fa'il yajibu wa huwa mudhaf, hunna mudhafun ilaih. La yajibu i'tizaluhunna, tidak wajib oleh menjauhi akan mereka itu para wanita, fima siwahu, pada barang yang selainnya selain haid. Tak wajib lah, makna istihadah terkeluar. Kerana Allah Ta'ala sebut fil mahid saja. Sedangkan istihadah bukannya mahid. Rawa Ikrimatu, telah meriwayatlah oleh fa'il Ikrimah an Hamnata, daripada Hamnah binti Jahshin, binti badal bagi Hamnata majrur bil fathah kerana mamnu' min as-sarf. Binti Jahshin, binti Jahash radhiyallahu ta'ala anhu, mudah-mudahan meridailah oleh Allah daripada Hamnah. Tidak ada Hamnah Ummu Habibah set-set yang istihadah, tak tahulah kita hukum. Annaha, bahwasanya Hamnah tu, jumlah tu khabar anna, kanat adalah ia Hamnah, mustahadatun, beristihadah ia, wa kana zawjuha, hal keadaan adalah suaminya suami, dan adalah suaminya suami bagi Hamnah tu khabar yujami'uha, bersetubuh ia suami dia akan Hamnah. Ini hadis yang jelas. Kata sahabat pun bersetubuh dengan isteri dia hak yang istihadah. Wa qala aidan, dan telah berkata ia Ikrimah juga. Kanat Ummu Habibah bersama juga sahib istihadah. Ummu Habibata adalah Ummu Habibah, Ummu isim kanat. Wa huwa mudhaf, Habibata mudhafun ilaih.
tustahadu. Didatangi istihadah akan Ummu Habibah. Tustahadu tu khabar kanat. Wa kana zawjuha yaghshaha, dan adalah suami bagi Ummu Habibah. Zawju isim kana, ha mudhafu ilaih. Khabar yaghshaha, ha maf'ulun bih. Bersetubuh ia suami akan Ummu Habibah. Yaghshaha ay yujami'uha. Rawahu, telah meriwayatkan akan hadzal hadis oleh fa'il Abu Dawud, oleh Abu Dawud, fa khabar ataf wa ghairu Abu Dawud. Ini dua benda yang jelas, dua sahabat yang istihadah yang disetubuhi oleh suami dia. Kalau isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mari istihadah, siapa dia? Zainab. Itu kan ada 10 orang yang apa nama tu? Yang mari darah istihadah. Jadi antara isteri-isteri Nabi SAW hak sebelah tu Zainab saja yang kerap mari istihadah. Hak lain wallahu a'lam. Hak lain sama ada tak mari istihadah langsung ataupun mari jarang nisbah kepada Zainab. Ni Zainab antara orang perempuan Ummul Mukminin yang istihadah. Wa kanat Hamnah tahta Talhatin wa Ummu Habibata tahta Abdurrahman ibn Aufin. Suami dia rupanya hak ni suami dia. Wa kana, dan adalah ia Hamnah tu, Hamnah yang kata suami yang jimak tu siapa suami dia? Tahta Talhatin, di bawah Talhah, iaitu Talhah tu suami dia. Tu. Wa Ummu Habibata, dan Ummu Habibah itu tahta Abdurrahman ibn Aufin. Dia itu di bawah Abdurrahman bin Auf, maknanya dia suaminya ialah Abdurrahman bin Auf, businessman. Jadi Abdurrahman bin Auf isteri dia kaki istihadah juga rupanya. Tanpa dia tak tahu lagi kita hukum istihadah ni apa yang berlaku. Wa qad sa'alata. Sa'alata ni siapa yang tanya? Hamnah dengan Habibah, bukan Abdurrahman dengan Talhah. Sebab tengok sa'alata. Sa'alata. Kalau Abdurrahman dan Talhah tu yang tanya, depa tu lagi. Kalau dalam saraf dia sa'ala dia akan sin alif lam alif. Ni sin alif ta alif. Tu huma yang muannats. Sa'ala, sa'alu, sa'alat, sa'alata, sa'alna. Telah bertanyalah oleh Hamnah dan Ummu Habibah, maf'ulun bih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulah maf'ulun bih wa huwa mudhaf, Allahi mudhaf ilaih. Bertanya an ahkamil mustahadati, berkenaan hukum-hukum perempuan yang istihadah. An ahkami jar majrur, al mustahadati mudhaf ilaih. Maka dia bertanya, dia banyak kali bertanya tentang hukum-hukum istihadah. Maka dia kata, falau kana haraman la bayyanahu lahuma. Kalaulah adalah ia wati tu khabar haram, kalaulah haram la bayyanahu lahuma, niscaya meneranglah ia Nabi akan wati tu lahuma, bagi keduanya, bagi Hamnah dan juga Ummu Habibah. Kalaulah keharaman wati itu jelas, maka Nabi pun akan sebut. Sekarang ni tak sebut. Itu dalil jumhur kata tak wajib, tak haram bersetubuh ketika darah istihadah keluar. Wa fi sahih al-Bukhari, dan dalam sahih Bukhari, qala, telah berkata ia Imam Bukhari, qala Ibnu Abbas, telah berkata lah fa'il oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dia kata gini, al-mustahadatu ya'tiha zawjuha idza sallat as-salatu a'zamu. Bermula perempuan istihadah itu, al-mustahadatu mubtada. Khabar ya'tiha, mendatangi ia akan mustahadah, fa'il oleh zawjuha, oleh suaminya, suami bagi perempuan lah. Mana perempuan istihadah, boleh suami mendatangi perempuan dia, isteri dia untuk bersetubuh. Idza sallat, apabila sembahyanglah ia perempuan yang istihadah. As-salatu a'zamu, bermula sembahyang itu, a'zamu khabar, lebih besar. Ni gua ni. Adakah dia bersetubuh ketika sembahyang? Tak, yakni, maksudnya yakni an-nabi, berkehendak oleh Nabi akan anna-salata a'zamu minal wat'i, bahwasanya isim anna, sembahyang itu khabar, a'zamu, lebih besar minal wat'i, lebih besar perkara tu daripada bersetubuh. Fa idza jaza laha salatu, apabila haruslah bagi perempuan istihadah itu fa'il sembahyang,
sifat. Allati yang mana? Hiya bermula dia allati khabar. A'zamu terlebih besar. Maka fal wat'u bi tariqil aula. Maka bermula wati itu khabar. Thabitun sabit ia bi tariqil aula. Dengan jalan lebih utama. Kalau semayang lebih besar daripada wati pun boleh. Apatah lagi wati. Tu dia panggil. Benda hak besar, wati benda yang kecil. Benda yang termasuk dalam besar tu. Yang tidak besar daripada solat. Solat lagi besar lagi. Solat pun boleh, apatah lagi wati. Tu kaedah dia. Wa aidan al-mustahadatu kat-tahiri fi salati. Dan juga bermula perempuan yang istihadah itu kat-tahiri khabar mahzuf ay sabitatun. Sabit ia kat-tahiri seperti orang yang suci. Fi salati dalam semayang ataf, was-saumi dan puasa ataf, wal i'tikafi dan i'tikaf ataf, wal qiraati dan bacaan Quran. Alif lam tu alif lam lil ahdi dhihni, maklum baca apa wa ghairiha dan selainnya, wa ghairil arba'ah dan selain yang empat ni, fakadha fil wat'i, maka begitu jugalah. Fakadha ay fakadha kaunil mustahadati kat-tahiri fil wat'i. Maka seperti itu jugalah keadaan perempuan istihadah itu seperti perempuan suci pada ketika wati, iaitu bersetubuh. Wali'anna at-tahrima bisyar'i walam yarid ma yadullu ala tahrimil wat'i. Dan kerana pengharaman itu bisyar'i ay sabitun bisyar'i khabar. Sabit ia dengan syarak. Sedangkan walam yarid ma yadullu ala tahrimihi. Tidak sama sekali datanglah oleh barang, yakni sebarang dalil, ya dulu yang menunjuklah ia barang, ala tahrimihi tahrimil wat'i, atas pengharaman wati, jar majrur. Tahrimihi masdar, idhafah masdar kepada maf'ul. Tak ada. Tak ada satu pun dalil yang menunjukkan haram. Secara jelas, Nabi kata tak boleh setubuh, tak ada. Ataupun Al-Quran sebut tak boleh setubuh, tak ada. Yang tak boleh setubuh tu, haid saja. Wa qala al-Imam Ahmad, telah berkatalah oleh Imam Ahmad fi riwayatin, pada satu riwayat, anhu daripada Imam Ahmad, laisa lahu wat'uha. Ini pendapat kedua. Tidak boleh baginya bagi suami wat'uha, mewati akan perempuan istihadah. Wat'u isim laisa muakhar, ha mudhafu ilaih, lahu jar majrur, ta'alluq satu mazrur, khabar laisa muqaddam. Tidak boleh dia tu mewati akan mustahadah illa ayya khafa ala nafsihi al-wuqu'a fi zina. Melainkan bahawa takut ia suami atas diri suami, maf'ulun bih al-wuqu'a, akan jatuhnya fi zina, dalam zina. Wa huwa, dan bermula dia adamul ataupun tahrimul wat'i ni, pengharaman wat'i ni ialah madhhabu Ibn Sirina, madhhab Ibn Sirin, wasya'bi dan sya'bi, wan nakhai dan nakhai, wal hakami dan hakam, wa Sulaimana ibni Yasarin, Sulaiman bin Yasar, wa Zuhri dan Imam Zuhri. Kenapa begitu? Lima rawa al-khilalu bi isnadi ma an Aisyah radhiyallahu taala anha. Kerana barang yakni hadis yang meriwayatlah fa'il oleh khilal dengan sanadnya sanad ma an Aisyah, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha, bahwasanya Aisyah, khabar anna, qalat, telah berkata ya Aisyah, maqul qaul, al mustahadatu la yaghshaha zawjuha. Mari pada perkata Aisyah, bermula perempuan yang istihadah itu, khabar, la yaghshaha, tidak bersetubuh akan perempuan istihadah, fa'il, zawjuha, oleh suaminya, suami perempuan yang istihadah. Itu pertama, tu hadis. Wali anna, ataf kepada lima. Dan lima tu lam ta'liliyah. Wali anna biha adha. Dan kerana bahwasanya padanya pada perempuan istihadah itu adhan. Adhan tu isim li anna muakhar. Biha jar majrur ta'alluq suatu mahzuf, khabar li anna muqaddam. Karena bahwasanya perempuan istihadah itu ada kotoran, iaitu darah. Kan Allah Ta'ala sebut, yas'alunaka 'anil mahiyid, qul huwa adha. Tu dia buat contoh, bil adha. Tadi? Tadi dia sebutlah, qul huwa adha tu. Fayahrumu wat'uha kal haidi. Maka haramlah fa'il oleh muwati akan perempuan istihadah kal haidi, seperti perempuan haid.
Lianna Allah Ta'ala, karena bahwasanya Allah Ta'ala mana'a wata'al haidi, mencegah ia Allah, khabar di anna. Wat'a maf'ulun bih. Akawati al-haidi mudhafu ilaih. Wati perempuan yang haid, idhafat masdar kepada maf'ul. Mu'allilan, hal keadaan Allah itu hal bagi Allah. Hal keadaan Allah menyebabkan, memberikan sebab bil adha, dengan kotoran. Allah Ta'ala sebut yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha. Haid itu adha, kotor. Jadi istihadah pun kotor juga sebab sama-sama darah. Dia begitu. Biqaulihi, dengan firman-Nya Allah Ta'ala, qul, katakanlah oleh Muhammad, huwa, bermula dia haid itu adha, khabar, itu kotoran. Fa'tazilun nisa'a fil mahid, maka hendak jauhilah oleh engkau akan mereka itu para wanita fil mahid, ketika dalam haid. Wal adha, dan bermula kotoran itu, khabar, yasluhu, boleh ia, ayyakuna, takwil masdar jadi fa'il yasluhu, boleh ia bahawa adalah ia adha tu, kotoran tu, khabar, illatan, ialah illah, ialah sebab. Boleh juga adha tu menjadi sebab kepada istihadah. Perempuan yang mengalami istihadah juga haram wati seperti mana perempuan haid. Fayu'allidu bihi, maka membuat sebablah oleh Allah bihi, dengan dia, dengan adha. Maka Allah Ta'ala sebut adha untuk tujuan haid, tetapi qiyah kepada istihadah yang juga adha, kotor. Tak ada darah yang tidak ada adha. Tak ada darah yang bukan kotor. Semua darah kotor. Wahwa, dan bermula dia adha. Kotor tu maujudun, ada ia, khabar, fil mustahadati, pada perempuan istihadah, jar majrur. Fayathbutu tahrimu, maka sabitlah fa'il at-tahrimu, oleh pengharaman, ay tahrimul wat'i. Alif lam tu alif lam lil ahdi az-zikri. Tadi dah sebut dah tahrimul wat'i. Fi haqqiha, fi haqqil mustahadati, pada hak perempuan yang istihadah. Begitulah pendapat kedua yang cara dia berhujah. Bagaimana dia kata haram? Berdasarkan firman Allah juga. Walaupun tak sebut secara sarih istihadah itu adha, tapi adha tu terdapat juga pada istihadah. Kerana Allah Ta'ala sebut adha tu berlaku pada haid, maka begitu juga berlaku pada istihadah. Kerana tidak ada darah yang tidak ada, yang tidak adha, yang tidak kotor. Darah semua kotor, termasuk istihadah. Wa ajabal jumhuru, maka menjawablah oleh fa'il, majoriti ulama jawab. Ala hadzal qiyasi, atas qiyas ini. Jadi dia kiaskan adha pada haid dengan adha pada qiyas, pada istihadah. Jumhur pun jawab kata bi annahu, dengan bahwasanya hadzal qiyas, khabar, qiyasun ma'al fariqi, qiyas serta ada beza. Maknanya qiyas yang salah lah. Qiyas yang tak kena, adha yang pada haid bukan adha yang pada istihadah. Kenapa? Li'annahuma la yastawiyani, kerana bahawasa kedua-duanya haid dan istihadah itu, khabar, la yastawiyani, tidak serupa oleh keduanya haid dan istihadah, hatta indal qailina bitahrimi, sehingga kan ketika orang-orang yang mengatakan dengan pengharamannya. Pengharaman apa ni? Pengharaman wat'i. Tak sama dia kata. Ini qiyas ma'al farik, tak sama istihadah dengan haid ni. Wa anna hadzal qiyasa, itu ataf kepada anna qiyasun ma'al farik. Wa anna hadzal qiyasa, dan bahwasanya qiyas ini, hadza isim anna, al qiyasa badal, yukhalifu, khabar, bercanggah ia qiyas ni akan maf'ul bih ma, barang, sabaqa, yang telah lalu ia barang, bayan bagi ma, min dalalatil kitabi was sunnah, daripada penunjuk Al-Quran dan sunnah. Kitab dan sunnah tak ada sebut pun istihadah, sebut haid yang adha tu. Tak bolehlah qiyas, dua-dua tu bukan benda sama. Yang nak qiyas ni benda yang boleh ada kata sama. Boleh kata ada sama. Falam yaqbal, maka tidak sama sekali menerima ia hadzal qiyas. Ataupun falam yuqbal, tidak diterima akan ia akan hadzal qiyasu. Ayat fa'il kembali kepada qiyas. Itu ilah lagi. Wali annal mustahadata, dan kerana bahwasanya perempuan yang istihadah itu, khabar, laha, baginya, bagi perempuan istihadah, hukmu tahirati, hukmu mubtada muakhar, at-tahirati mudhafu ilaih, laha jar majrur ta'alluq suatu mahzuf, khabar muqaddam, jumlah tu khabar li anna. Gitu. Jadi mustahadah suci, haid
bukan suci. Jadi dua-dua ni benda yang berbeza. Tidak sama. Mana boleh samakan? Sebab tu kata mustahadah ni baginya hukum suci atau tahirat fi ghairi mahallin niza'i, pada selain daripada tempat yang diperselisihkan oleh para ulama. Pada tempat yang selain yang diperselisihkan oleh para ulama. Sekarang ni diperselisihkan para ulama ialah wati saja. Hak lain tu tak berselisih pun. Masuk masjid boleh, qiraat, baca Quran boleh dan sebagainya. Hanya yang mahallun niza' yang berlaku tempat percanggahannya di wati ni lah. Jadi dia kata hukum tahirat tu pada selain daripada tempat yang berlaku perselisihan. Mahallun niza'. Mahallun niza' sekarang ni adalah apa dia? Wati orang musahadah. Hak tu kita tolak tepi. Hak selain daripada tu hukum tahirat. Fawajaba ilhaquhu bidadhairihi. Maka wajiblah fa'il oleh mengaitkan akan hukum tahirat tu binadhairihi, pada yang seumpamanya. Seumpama apa? Fawajaba ilhaquhu, ataupun ginilah. Ataupun kita kata gini, fawajaba ilhaquhu ilhaqul wat'i, maka wajiblah oleh mengaitkan akan wati tu binadhairihi, dengan sebanding wati. Siapa sebanding wati? Iaitu fi hukmi tahirat, pada hukum tahirat. Baca Quran, masuk masjid, iktikaf boleh belaka, maka setubuh pun boleh lah. La bil haidi, bukannya ilhaq, la talhaqul mustahadah bil haidi. Bukannya mengaitkan istihadah tu dengan haid. Alladhi, sifat yang mana haid tu la yusyarikuhu fi syai'in, yang tidak mesyuarat, yang tidak menyamai ia haid akan ia, yang tidak yang tidak menyamai ia yang tidak menyamai ia alladhi, itu haid, akan ia akan hukmu tahirat fi syai', pada suatu pun. Jadi haid ini tidak menyamai dengan hukum yang diberikan hukum tahirat, hukum suci, tak ada. Sesuatu pun tak serupa. Baca Quran, haram. Kalau hukum tahirat, boleh. Iktikaf, orang haid, haram. Orang yang hukum tahirat, orang yang dihukumkan suci, boleh. Tak sama. Jadi tak boleh nak kiyas situ. Tu. Warriwayatu tsaniyatu, dan bermula riwayat sifat yang kedua, anil imami Ahmad, daripada Imam Ahmad, ialah huwa dhamiru faslin, ialah khabar. Al-qawlu, ialah pandangan, bi ibahati wat'iha, dengan mengharuskan akan watinya perempuan istihadah. Ibahati wat'i, idhafat masdar kepada maf'ul. Mutlaqan, secara mutlak. Secara mutlak boleh. Min ghairi syartin, tanpa syarat. Mutlak ni mana tak ada syarat-syarat apalah. Tak ada syarat-syarat apa. Kama huwa ra'yul jumhuri, seperti mana bermula dia ibahatu wat'iha tu. Khabar ra'yu jumhuril ulama'i, pandangan majoriti ulama. Ada riwayat kedua. Jadi Imam Ahmad ada dua riwayat lah. Wa dzakara al-Baihaqi wa ghairuhu wa ghairul Baihaqi, dan telah menyebutlah oleh Imam Baihaqi, Ataf dan selain Imam Baihaqi, anna naqlal man'i an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dah Aisyah kata mustahadah tu tak boleh jima', macam mana? Maka nukilan yang kata cegah, yakni cegah perempuan istihadah daripada haid, daripada setubuh tu, daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, laisa bi sahihin anha. Tidaklah ia naqlul man'i tu bi sahihin, ba zaidah, sahihin khabar laisa, tidak sahih daripada Sayyidatina Aisyah. Tak sahih lah. Bal huwa qaulus sya'bi, bahkan bermula dia naqlul man'i tu ialah qaulus sya'bi, pandangan perkataan Imam Sya'bi, adarajahu, telah memasukkan ia Sya'bi akan naqlul man'i bukan. Adarajahu telah memasukkan akan qaulus Sya'bi oleh fa'il ba'dur ruwati, oleh sebahagian ulama-ulama hadis, fi hadithiha, fi hadithi Aisyah, dalam hadis Aisyah. Dia panggil apa? Hadis al-mudarraj, hadis yang telah dimasukkan sesuatu yang bukan hadis. Jadi sebenarnya itu pandangan dan perkataan Asy-Sya'bi. Sebahagian perawi hadis mengambil pandangan Sya'bi, diletakkan dalam hadis Aisyah. Ini ditambahkan. Adraja yudriju idraj wa huwa mudrijun. Adraja. Betul tak? Adraja yudriju idraj wa huwa mudrijun mudrajun.
Ada hadis yang namanya hadis mudarraj. Mudarraj kot tak silap sebut. Mudarraj ke mudraj. Yang ditambahkan perkataan di dalam hadis. Itu dalam mustalah hadis. Maka perkataan yang ditambah tu bukannya asal daripada hadis. Ditambah. Macam contoh dalam hadis tak sebut sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi tambah sallallahu alaihi wasallam. Tu contoh. Jadi hak tu tadrij. Benda yang masukkan, benda yang diharuskan tak apa. Yang tidak mengubah makna. Kita nak sebut sallallahu alaihi wasallam saja. Contohlah dalam hadis Nabi SAW asalnya tak sebut sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi letak sallallahu alaihi wasallam. Itu tadrij. Itu contoh memasuk ke sesuatu yang bukan hadis. Wallahu ta'ala alam. Lepas tu masuk seterusnya. Al-mabhathu thalithu fil mutahayyirati wa halatiha. Perbahasan yang terakhir. Bukan yang terakhir, second terakhir. Lepas berani nifah pula. Nifah baru terakhir. Iaitu pada mutahayyirah dan keadaan-keadaannya, keadaan-keadaan mutahayyirah. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.